Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pelayar utusan online dan Kosmo Online. Hari ini anda bersama dengan saya Umar Wahid, di mana saya tidak berseorangan. Kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa yang akan orang kata membincangkan, kita akan merungkaikan lagi secara lebih mendalam mengenai tentang NFT Crypto Heart. Jadi ini dia di sebelah saya, Encik Muhammad Fitri Abdul Ghaffar, betul Betul. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Umai kerana menjemput saya. Macam mana perjalanan ke sini tadi, jam ke? Alhamdulillah jalan lancar, cuaca pun baik, semua okey. Oh, Alhamdulillah. Jangan nervous. Okey. InsyaAllah. Okey, mungkin ramai yang nak tahulah kan tentang pengenalan diri Tuan. Mungkin Tuan boleh kongsikan nama, umur dan bekerja sebagai apa. Okey. Firstly, terima kasih Umai kerana menjemput saya. Okey. Nama saya Muhammad Fitri bin Abdul Ghaffar, berusia 38 tahun, berasal daripada Jalan Tut Pahang. Berkelulusan, sebelum ni saya belajar dekat Kolej Yayasan Melaka dalam bidang Diploma Teknologi Animasi. Selepas grad, saya terus bekerja dan sekarang pengalaman saya lebih kurang dalam 16 tahun lah pengalaman dalam bidang grafik design. So ada berbagai bidang lah saya ceburi dalam 16 tahun tu. Okey. Hebat ni. Saya tak pandai animasi. Okey, jadi Tuan adalah pereka grafik untuk NFT Crypto Heart kan. Jadi sebelum kita nak cakap lagi mendalam tentang Crypto Heart ni kan, mungkin ramai yang nak tahu apa sebenarnya NFT itu, apa nama penuh NFT itu sendiri secara generalnya. Mungkin Tuan boleh kongsikan. Secara general dan NFT ni bermaksud non-fungible token. Dia adalah aset dalam bentuk imej, muzik, teks ataupun video yang berada di dalam blockchain. Itu secara generalnya lah. Ya. Okey, baik, itulah dia NFT, maksudnya non-fungible token. Okay. Betul lah Tuan saya sebut betul, ni. betul. Jadi Tuan adalah pereka grafik untuk NFT Crypto Heart. Saya pun sebenarnya baru tahu rupanya NFT ni ada banyak jenis, ada banyak team. Jadi apa membezakan Crypto Heart ni dengan NFT yang lain? Mungkin boleh ceritakan untuk penonton kita pada hari ini. Okey, NFT ni dia ada berbagai-bagai contoh lah. Contoh yang ada sekarang ni, NFT ada yang berbentuk figura, ada yang berbentuk kartun, ada yang berbentuk tumbuh-tumbuhan. So macam Crypto Heart ni, kita dapatkan idea tu melalui Al-Quran dan juga zikir-zikir ataupun nama-nama Nabi. So perkataan-perkataan tu kita kaligrafikan dan kita buat dalam bentuk NFT. So itu yang kita, bila kita buat tu, so ada macam-macam jenis lah. Ada yang bentuk macam ni, ada yang warna macam ni, ada body dia macam ni. So banyak lagi detail yang kita perlu tahulah. So itu bezanya NFT Crypto Heart dengan NFT yang lain. Dari segi harga pula Tuan bagaimana? Harga dia berubah-ubah ke atau harga dia memang dah ditetapkan ke atau macam mana? Dari segi harga dia berbagai-bagai. Kalau kita masuk dalam OpenSea tu, Crypto Heart, setiap NFT harga dia berbeza-beza dan ada turun naiknya. So mengikut pasaran dan juga mengikut demand yang ada pada waktu tu. Macam itulah lebih kurang. Okey. So jadi untuk Crypto Heart ini sendiri kan, berapa ramai tim yang ada untuk orang kata yalah membuat seni kaligrafi ni bukan senang kan. Berapa ramai dalam pasukan Tuan sendiri? Okay, dalam tim grafik saya, anggaran setakat ni saya ada dalam 6 orang. Okey, so selain pada grafik, kita ada tim IT, tim content, tim marketing. So ini yang bergerak sekali lah untuk menyiapkan 10,000 NFT ni, dan 10,000 ni dah terjual. So setakat ni tim-tim ni lah yang menggerakkan kita, termasuk staff-staff yang lain lah. Macam tu. Jadi setakat ni dah berapa banyak dah projek grafik yang Tuan pernah
buat sepanjang 18 tahun betul dalam dunia 16 tahun. jadi macam mana, berapa banyak dah projek grafik yang tuan dah laksanakan? Projek grafik kalau ikutkan pengalaman saya banyak bidang saya ceburi. Contohnya saya pernah ada dalam bidang multimedia, dalam bidang advertising, dalam bidang printing. So dekat situ banyak pengalaman lah kalau ikutkan. So kalau untuk pengalaman yang saya ada ni, saya nak masukkan untuk buat NFT ni, alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lah dengan pengalaman yang ada. Kalau kita nak guna software itu, software ini, kita nak melibatkan printing ke, so semua tu alhamdulillah boleh saya buat lah. Dengan pengalaman yang ada. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi macam saya sebutkan tadi, NFT ni ada macam-macam jenis. Kita tahu macam ada figura dan sebagainya. Jadi kenapa tuan sebenarnya berminat untuk join NFT Crypto Hut ni? Bukannya orang kata jenis yang lain. Okey. Kalau ikutkan, saya terlibat ni secara tak sengaja. Seawalnya, bila majikan saya invite untuk membuat satu projek baru, pada awalnya saya ingat diberitahu projek melibatkan Islamik. So saya fikir mungkin dari segi design tu Islamik apa semua kan. So bila first dia brief dekat saya tu, dia cakap buat NFT and then Crypto Hut, kita punya main produk. So dekat situ saya memang zero lah NFT tu apa. Kita tak tahu apa yang kita nak buat. So saya pun dalam masa yang sama bertanyalah kepada yang lebih tahu. Saya buat research, macam tengok dekat YouTube, dekat social media semualah untuk dapatkan info apa itu NFT. Jadi bukan satu perjalanan yang mudah. Ya betul. Kena study betul-betul kan. Okey. Jadi macam mana pula perasaan tuan apabila mendapat tawaran sekaligus mengetuai pasukan grafik untuk Crypto Hut ni? Yalah, bila tuan kata tadi bukan satu perjalanan yang susah lah, kena belajar daripada media sosial, daripada YouTube. Jadi bila kena ketuai pasukan ni, macam mana tu perasaannya? Itulah kalau ikutkan saya, inilah cabaran saya lah kalau ikutkan. Bila dapat amanah tu, tanggungjawab tu, saya tak rasa berat benda tu. Cuma saya rasa lebih bersemangat, contohnya sebab kita buat satu benda yang baru dan kita tak tahu apa yang kesudahannya lepas tu. So dalam masa yang sama, saya diberi tanggungjawab untuk mengetuai tim saya untuk menyiapkan 10,000 NFT ni. So daripada situ saya, macam saya cakap tadi, mana kita buat research, kita bertanya kepada yang lebih tahu, kita tengok dekat internet apa semua. So alhamdulillah, maknanya tim saya membantu saya dan saya pun memberikan segala ilmu yang saya ada lah untuk NFT ni. Crypto Hut. Ini leadership. Okey, jadi tuan, kalau kata ada, tadi tuan kata ada 6 orang dalam satu pasukan. Jadi untuk 10,000 unit ni bukan satu unit yang kecil, sebenarnya besar untuk 6 orang pasukan itu. Jadi berapa lama masa untuk disiapkan? Ada tak sampai memakan bulan-bulan ke, atau boleh siap dalam seminggu 2 minggu saja? Okey. 10,000 NFT ni dia daripada peringkat awal agak lama mengambil masa. Contoh dari scratch tu, macam kita nak R&D, kita nak buat konsep apa, kita nak guna apa. So dekat situ mengambil masa yang agak lama. Contoh kalau tak silap saya, dalam 2 minggu. Contoh saya mengeluarkan idea 10 jenis, saya tunjuk dekat saya punya majikan, 10 reject. Kemudian minggu yang kedua saya keluarkan lagi idea tu. Idea ni sangat susah pada saya sebab dia terlalu fleksibel. So bila masuk minggu kedua, sedikit demi sedikit ada idea tu yang kita kena improvise. So sehinggalah masuk minggu ketiga kita dah dapat yang solid punya idea lah. So bila dah start tu, saya kena sediakan template lah. Template contoh perkataan
satu perkataan ni kita kena duplicatkan ke 100 design. Kita kena bezakan semua tu. So bila dah bezakan semua tu, nak siapkan dalam 10,000 tu mungkin kalau tak silap saya dalam 2 bulan lebih. So alhamdulillah dia awal daripada tarikh yang kita tetapkan. Dari segi macam inspirasi untuk untuk mencari satu idea ni bukan senang tuan. Ya, betul, Kadang-kadang idea ni kita kata duduk 2 jam 3 jam pun kadang-kadang tak datang. Betul. Jadi dari segi idea daripada pihak tuan sendiri bagaimana? Orang kata ada melihat inspirasi daripada orang lain ke atau ada idola ke atau macam mana? Okay, dari segi idea, first kebanyakannya saya try and error. Tapi selalunya saya akan buat research lah. Research tu contoh, kalau dalam hot ni macam mana selalu dia keluarkan. Contoh dari segi ukiran, dari segi kalau dekat bangunan macam mana, kalau dalam masjid macam mana, kalau dekat rumah macam mana. So idea-idea tu saya compilekan mengikut ibarat trend terkini lah. Contoh zaman sekarang banyak 3D, kita pakai CGI apa semua kan. So itu yang saya buat Crypto Hut ni, hot dalam bentuk 3D dan ada warna-warna yang cantik lah, menaikkan lagi dia punya NFT tu. Macam tu saya dapatkan idea tu lah. Saya mungkin boleh belajar lepas ni tuan. InsyaAllah boleh. Sebab saya tak pandai orang kata dalam bidang crypto hut ni. Okey. Dan sebelum ni sudah 16 tahun dalam orang kata banyak pengalaman yang orang kata pahit manis semua dah lalui dah. Jadi macam mana pula tuan sebelum ni ada terlibat tak dengan mana-mana developer NFT? Itulah antara cabarannya. Saya tak pernah ada pengalaman mendalami apa itu NFT semua. So saya tak pernah terlibat lah mana-mana developer NFT sebelum ni. Saya mulakan Crypto Hut ni memang dalam keadaan zero, saya mula daripada bawah. So agak mencabar lah di situ. Tapi alhamdulillah saya mampu dan dengan bantuan tim semua, saya mampu menyiapkan jugalah dalam masa 2 bulan lebih tu. Jadi orang kata 2 bulan lebih pun bukannya satu orang kata tempoh. Macam-macam cabaran dalam tu. Pernah tak kalau macam tuan sendiri dengan pasukan orang kata dah halfway dah buat kerja ni, tiba-tiba orang kata yalah kadang-kadang idea tu tak sampai ke atau mungkin ada orang kata boleh kongsi pengalaman yang sepanjang dalam kaligrafi. Banyak dekat situ. Orang cakap perjalanan tu tak semudah yang kita sangka, tak semudah yang kita plan. Antara cabaran yang besarnya lah, contoh first tadi idea, kemudian bila saya dah dapat step dengan software apa yang saya nak pakai, dari segi kita punya mesin lah, orang cakap kita punya peralatan kita. Contoh saya pakai contoh software Adobe Illustrator, pakai yang latest version. So dia ada satu plugin untuk 3D dekat situ. So kalau kita nak pakai efek 3D tu, kita memerlukan laptop ataupun komputer yang berkelajuan tinggi lah, yang speed dia tinggi. So kalau tak mungkin boleh menjadi hang, jadi file corrupt dan sebagainya lah. So itu antara cabarannya lah. Kemudian dalam proses menyiapkan NFT ni, waktu tu dah 40%. Kalau 40% anggaran dalam 4,000 kuantiti je lah. Kita ada satu pihak yang cek kita punya perkataan-perkataan Al-Quran ni. Dia akan cek dari segi perkataan tu sendiri, maksud daripada perkataan tu. So kalau ada tak betul ataupun salah, akan diberitahulah. So bila saya dah buat 40% tu, ada pula kesalahan. Bila ada kesalahan tu, itu yang mesti dibetulkan dan kena buat daripada awal. Waktu tu cabarannya lagi, waktu tu bulan Ramadan, nak cuti raya, apa semua. So deadline dah dekat. So dekat situ, itulah antara cabaran kena buat daripada awal. Sebab bila dah buat satu benda, nak kena render tu lama tau. Setiap satu. So kalau ikutkan senang saja, tapi bila render tu lama, nak kena buat balik 4,000 daripada awal sehingga 10,000. Tapi alhamdulillah, maknanya selepas
sebulan kalau tak silap saya. Dengan template yang dah ada tu, kita boleh siapkan awal lah daripada tarikh yang kita tetapkan. Okey. Jadi macam kita tahu orang kata CryptoHeart ni adalah seni kaligrafi. Ya, ya. Jadi nak buat seni kaligrafi ni memang orang kata bukan satu perkara yang mudah lah kan. Dan apabila tuan memasuki dalam ialah untuk membuat seni kaligrafi ni kan, boleh tak tuan ceritakan, kongsikanlah sepanjang bersama dengan CryptoHeart ni apa orang kata kecantikan, keistimewaan kaligrafi yang tuan dan pasukan lakukan. Okey, CryptoHeart ni kalau kita buka dekat OpenSea, NFT apa semua, kita boleh nampak perbezaan dia kalau kita compare dengan yang lain. Contoh dari segi jenis-jenis dia lah, macam contoh kalau image ni lah macam kartun apa semua kan. So yang ni Quran. Dalam Quran tu sendiri, setiap satu tu dia ada keunikan dia sendiri. Contohnya kalau tuan-tuan boleh tengok nanti dekat dalam OpenSea tu, saya bezakan dia mengikut contohlah saya panggil body lah, dia punya kaligrafi tu. Body tu, dalam body tu saya letakkan berbagai-bagai jenis. Contoh berbentuk batu, body dia batu, kayu, alam semula jadi. Lepas tu dia bahagian surface dia ada kita buat macam crafted ni macam ukiran, ada yang batu, ada yang berlubang. So saya masukkan macam-macam lah dekat situ yang bersesuaian lah dengan Quran, dengan perkataan Quran. So dalam masa yang sama saya masukkan warna-warna yang sesuai. Contoh ada yang saya buat warna rainbow, ada warna-warna hijau lumut. So dekat situ berbagai ciri-cirinya lah yang membuatkan bezanya dengan yang lain. Itulah dia perbezaannya. Saya pun baru tahu ni perbezaan untuk seni kaligrafi. Nanti boleh tengoklah kan? dalam tu satu-satu. Dia dalam NFT tu sendiri, bawah tu, dekat bahagian bawah dia ada detail dia. Warna apa finishing dia, material apa, semua dia akan diberitahu lah. Ada yang platinum, ada yang gold, rose gold. Banyak lagi. Mungkin saya tak sebut. Macam kalau handphone. So mungkin saya pun mendapatkan idea ni mengikut trend terkini lah. Contoh warna rose gold ni sangat mahal sekarang. Contoh ialah dengan produk-produk lain pun akan guna warna tu, warna gold. Contoh macam platinum yang saya buat tu, pada saya sangat unik lah. Nanti boleh tengok macam mana dia punya tu. Dia warna platinum. Cantik tu tuan. Tahniahlah untuk tuan dan pasukan. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, jadi tuan, saya difahamkan NFT CryptoHeart ni mendapat keuntungan 10.7 juta tahun ni. Bukan satu jumlah yang sedikit. Dan kita sendiri boleh lihat dalam berita ada kanak-kanak berusia 7 tahun sudah pandai hasilkan NFT. Jadi apa specialnya NFT CryptoHeart ni dari segi proses pembuatan dia lah. Okay, pembuatan dia, perbezaan dia. Okey, macam saya dah nyatakan tadi, beza NFT dengan NFT yang lain, NFT CryptoHeart dengan yang lain, first adalah perkataan Quran. Kedua, kita ada satu fresh idea yang orang lain tak pernah buat. Contoh macam design. Design semua orang boleh design. Contoh memasak, semua orang boleh masak. Tapi setiap orang tu berlainan. Sama macam NFT. So kalau NFT kita ni sangat lain daripada yang lain, melibatkan Quran, dan ciri-ciri setiap satu tu dititik beratkan untuk membuatkan satu-satu NFT tu sangat unik lah berbanding NFT yang lain. Jadi tadi pun tuan ada terangkan tentang software yang digunakan, Adobe Illustrator. Okey, jadi selain daripada kata software itu, ada guna software yang lain juga ke? Untuk design saja saya pakai itu saja. Contoh kalau melibatkan teks pun itu juga. Cuma dalam perjalanan nak finalkan kita punya teks tu memerlukan medium lain, contoh Word apa semua, sebab kita menggunakan font font kaligrafi.
So dia tak sama macam Rumi punya. So kadang-kadang ada font tu dia tak bercantum, ada font tu tak mengikut apa yang kita nak. Contoh dari segi bentuk-bentuk dalam Quran tu, tanda mati ke apa semua. Ada font tertentu saja yang boleh dapat. So kita kena masukkan dalam Word dulu, copy, masuk dalam Illustrator, kita kompreskan dia, baru kita dapat. Kalau direct kadang-kadang tak dapat. So adalah kadang-kadang kalau kita guna Windows, kalau kita guna iOS punya medium pun kadang-kadang menjadi isu kat situ. Sebab dia bukan Rumi punya font lah. So kat situlah dia punya beza dia. Saya dengar Tuan cakap pun saya nampak memang susah. Itulah di antara perjalanannya lah. Perjalanan nak menghasilkan satu pun bukan senang. Apatah lagi 10,000 unit. Kata dah lah terhad. Idea pun bukannya datang kata sekelip mata dan sebagainya. Betul. Jadi Tuan, macam saya sebutkan tadi juga, keuntungan NFT CryptoHeart ni 10.7 juta tahun ini dan telah pun berjaya menembusi pasaran antarabangsa walaupun masih lagi baru di pasaran. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan antara faktor orang luar sana ni yang kata meminati NFT CryptoHeart. Okey, antara faktornya first pada saya kaligrafi itu sendiri. Contoh kita pergi di Dubai, bangunan pun ada kaligrafi. So secara di masjid mana-mana pun kaligrafi. So secara tak langsung orang mengenali kaligrafi ni. Contoh CryptoHeart ni dikenali contoh yang setakat ni di Australia. So pihak marketing kita bekerja dengan sangat baiklah dan kita boleh menghidupkan satu komuniti di sana sehingga kan komuniti di sana dapat mencetak logo CryptoHeart di satu pasukan bola di jersey pasukan bola di sana dekat Australia. So dalam masa tak sampai 6 bulan ni tapi kita dah bukan sahaja di Malaysia tapi di Australia, di Indonesia dan saya yakin dalam masa beberapa bulan lagi ada lagi negara-negara yang akan mengenali CryptoHeart ni. Jadi macam tadi Tuan ada cakap kan di Dubai pun ada seni kaligrafi, sekarang ni pula di Australia, di Indonesia. Jadi macam pasukan NFT CryptoHeart ni ada juga ke pergi ke luar negara untuk mungkin berkongsi pandangan atau bertukar idea bersama dengan ada pasukan di sana juga? Untuk sementara setakat ni belum lagi tapi kita ada bekerjasama dengan artis-artis ataupun influencer yang ada. Dia orang ada bawakan nama ni ke sana lah. Contoh macam yang di Australia tu, kita ada seorang influencer kita ni yang berada di komuniti sana dan membawa nama kita dan kita dapat bekerjasama dengan tim sana dan dapat mencetaklah di jersey pemain bola di sana, Tiger FC kalau tak silap saya nama tu, di Australia. Alhamdulillah. Jadi Tuan kan dari segi CryptoHeart ni kalau Tuan boleh saksikan sendiri, sebenarnya kata yang meminati NFT CryptoHeart ni sebenarnya daripada audiens umur berapa? Sebenarnya anak muda yang paling ramai yang minat ke atau sebenarnya golongan kata ialah mungkin dah 40-an, 50-an? Okey, dari segi umur kalau ikutkan siapa yang mampu mengeluarkan duit, ibaratnya macam kuasa membeli itu pada siapa. So selalunya kalau pada anak mungkin tak mampulah, mungkin keluarga dia yang akan mengeluarkan duit. So saya rasa meminati tu mungkin macam yang kita tengok tadi pun daripada 7 tahun pun dah ada. So saya rasa daripada umur kanak-kanak sampai ke saya ingat umur dah veteran pun masih minat dengan ni sebab selagi contohlah kalau CryptoHeart ni selagi orang yang tahu tentang Quran, orang yang tahu apa itu NFT mungkin sentiasa meminati benda ni lah macam tu. Okay, jadi macam untuk NFT CryptoHeart ni dia ada website dia sendiri kan? Ada website sendiri. Tapi ada tak macam orang kata apps yang
boleh download secara App Store ke Oh, kata kalau Play Store ke, untuk orang kata memudahkan lagi okey. orang di luar sana untuk yalah tengok pasaran NFT Crypto Hut ni. Okey, untuk Crypto Hut sekarang ni kita berada di platform OpenSea. Boleh buka opensea.io. So boleh search Crypto Hut di situlah. So dalam App Store, Play Store semua ada, dan juga di website lah. So opensea.io. Boleh search Crypto Hut kat situ. Okey, itu dia. Okay, jadi sebelum kita pergi ke soalan terakhir Tuan Okey. mungkin Tuan boleh kongsikan apa jangkaan Tuan untuk NFT Crypto Hut ni untuk jangka masa panjang. Okey. Jangka masa panjang. So apa yang kita ada sekarang, contoh daripada kita start reveal, start dah habis 10,000 Crypto Hut ni dah terjual, kita punya peningkatan naik secara mendadak. So secara peribadinya dan apa yang kita punya team target, mungkin dalam masa setahun ataupun 2 tahun kita menjangkakan harga kita mungkin meningkat 120 kali ganda lagi. Itu target kita lah. Saya dengar. Saya kena beli. Itu kalau boleh sekarang ni buka Crypto Hut punya OpenSea, tengok, belilah dalam masa sekarang ni, sebab benda ni memang dijangkakan lah, dan memang trend pun memang tengah naik mendadak, walaupun kita tak sampai 3 bulan, tak sampai 6 bulan lagi. Kalau boleh tengok dekat OpenSea Crypto Hut ni, sejarah kita pernah terjual 1,000 NFT dalam masa 1 hari. So bersamaan 1 juta. So hari ni pun sebelum saya datang sini pun tadi dah terjual 2 kalau tak silap. So nilai untuk hari ni, floor price dia, harga terendah yang dijual 0.47 Ethereum, bermaksud RM2,000 kalau tak silap saya. So siapa yang siapa belum memiliki bolehlah ke opensea.io, search Crypto Hut. Macam tu. Okey, baik Tuan, untuk soalan terakhir Tuan jadi mungkin apa harapan Tuan sebagai mereka grafik kata mengetuai pasukan NFT Crypto Hut ni, mungkin harapan Tuan sendiri untuk orang di luar sana untuk menghargai NFT Crypto Hut. Okey, untuk orang di luar sana yang belum tahu, belum memiliki, so boleh pelan-pelan tengok, sebab benda ni, NFT Crypto Hut ni, dia sangat bernilai dan ada satu value yang kita kena tahu. Contoh, dalam setiap NFT tu, kalau tengok betul-betul apa yang tersirat ada dalam tu, dari segi maksud, dari segi nama-nama tu, maksud nama-nama tu, warna-warna yang kita letak. So benda tu tak mustahil satu hari nanti apa yang kita rancang dan apa yang kita rasa akan bernilai satu hari nantilah. So saya rasa inilah peluangnya, siapa yang belum memiliki boleh tengok dekat OpenSea Crypto Hut, dan jika ni belilah cepat-cepat lah. Jika berminat. Okey, itulah dia perkongsian daripada Tuan Muhammad Fitri Abdul Ghaffar, iaitu pereka grafik NFT Crypto Hut. Terima kasih Tuan kerana sudi luangkan masa hari ini. Terima kasih kerana menjemput. Ceritakan, kata saya sendiri pun waktu sebelum nak interview Tuan ni, risau juga sebab kadang-kadang takut, yalah kita tak pandai sangat tentang NFT ni. Tapi Alhamdulillah dengan penjelasan Tuan, akhirnya saya faham, NFT ni sebegini dan sebagainya lah, NFT Crypto Hut ni. Jadi untuk anda di luar sana, terima kasih kerana menonton kata program kita hari ni bersama dengan dengan Tuan Muhammad Fitri. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.